إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وألهقنا فهما. Amma ba'd. Jadi yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Sebab itu anda nak ucap tahniahlah kepada semua kita kerana dapat mari ke surau kita. Sebab Nabi sebut 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari akhirat. 7 golongan. Salah satunya rajulun mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hati-hatinya terpikat dengan masjid. Baik itu tuan-tuan, kita ni kalau tak boleh mari masjid, tak boleh mari surau, tak boleh mari semayang berjamaah, rasa macam mana tuan-tuan? Sudah tentu rasa tak selesa. Beginilah berlaku kepada seorang tabi'in. Dia ni ulang alik pergi masjid selama 40 tahun. 40 tahun. Dan tak pernah terlepas untuk bersama-sama takbiratul ihram bersama imam. Kita mari juga, tapi kadang-kadang lewat tuan-tuan. Ni dah 40 tahun tak pernah tertinggal daripada takbiratul ihram bersama dengan imam. Allahu Akbar. Tiba-tiba dengan izin Allah satu hari dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Apabila jatuh sakit ni tak boleh nak pergi masjid. Anak-anak kata apa? Tak apalah ayah, tunggu sihat, lepas ni ayah pergi ya. Anak-anak kata. Jadi dia pun senyum, tak kata apa. Tetapi ketika mana muazzin kumandangkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, marilah kita semayang, marilah kita semayang, muazzin panggil. Dia tak boleh nak duduk tuan-tuan. Lalu dia minta anak-anak boleh dah hantar ayah pergi ke masjid. Anak mana tak sanggup hantar tuan-tuan? Semua anak sanggup. Maka hantarlah ayah dia ke masjid, semayanglah fardhu maghrib. Lepas semayang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu jatuh tepi tu. Jatuh itulah dikatakan mati selepas semayang fardhu maghrib. Apa kita nak kata tuan-tuan?
Inilah yang terimam duk baca doa, ya Allah, akhirlah hayat kami dengan bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini kita nak minta dekat Allah, biarlah mati dengan bihusnil khatimah, mati dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita dan Allah akhirkan hayat kita dengan bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada malam ni anak-anak bawa satu tajuk, merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata, siapa yang tak sayang kat aku tak sayang kat dia. Siapa yang sayang aku, Allah akan sayang kita. Itulah soalan yang perlu kita jawab sama. Maknanya, bagaimana kita nak merindui Allah? Bagaimana generasi awal dulu mereka merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan, anda ni orang tua, ni orang muda lagi lah kan. Orang tua, ni kami orang tua. Apa yang duk fikir tuan-tuan? Anda tiap-tiap hari duk dengar sahabat-sahabat meninggal, kawan rakam meninggal, masyarakat meninggal tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Anda pun tak tahu macam mana kesudahan dia, macam mana berakhirnya hayat kita pun tak tahu. Dan hal inilah yang kadang-kadang anda duk fikir, duk penuh sorang-sorang. Sebab Nabi kata apabila nak berlakunya kematian, nak berpisahkan roh dengan jasad ni, satu perkara yang amat sangat. Sebab itu ketika mana Nabi sedang sakit, malaikat mengizirah dia, mengizirah Nabi. Nabi tanya, mau ni nak mengizirah ke nak cabut nyawa aku? Malaikat kata dua-dua sekali, nak mengizirah dan nak cabut nyawa. Sebab itu ketika mana nak berpisah ruh dengan jasad ni, malaikat tak pandang muka Nabi. Tak pandang muka Nabi. Nabi kata, sampai hatimu tak pandang muka aku. Kata malaikat, aku tak sampai hati melihat bagaimana sakitnya di saat nak berpisahnya ruh dengan jasad. Nabi SAW, apatah lagi kita tuan-tuan. Inilah kadang-kadang anda duk fikir ni, macam manalah kesudahan. Cuma tetap meletakkan sangkaan baik dengan Allah. Ya Allah, Engkau pemudahkanlah. Engkau pemudahkanlah ya Allah. Sesuailah doa yang Imam baca tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Minta sempat bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut, dan mendapat rahmat Allah di saat kematian kita. Wa taubatan ba'dal maut, dan mendapat keampunan selepas kematian kita. Ini tentang kita dah minta. Inilah yang kita dah minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama kata ni, bukan ustaz kata, ulama kata. Ulama sebut, dia kata barang siapa mengakui 3 perkara namun tidak bersih dari 3 perkara. Dia kata 3 perkara baik tapi tak buat. Itu maksudnya. Macam kita dah kata hari ni orang sedekah dapat pahala, ada berapa 6-7 kelebihan orang bersedekah. Selamat daripada neraka, selamat daripada azab kubur, diperuntukkan pintu dan sebagainya. Tapi tak buat. Jadi kata ulama, barang siapa mengakui 3 perkara namun tidak bersih dari 3 perkara, tak bersih. Nah,
Sepatutnya bersih tak? Bermakna dia tertipu. Dia mengaku 3 tapi dia tak buat. Orang yang semacam itu adalah tertipu, kata ulama. Apa dia tuan? Yang pertama, kata ulama, mengakui manisnya zikrullah, berzikir. Nah, manisnya zikrullah, sedangkan dia masih cintakan dunia. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah hak yang kita sebut, sungguhkah tidak orang yang berzikir dia rasa satu keseronokan. Allahu'alam. Tapi kata Imam Ghazali, setiap hari jangan tinggal berzikir sekurang-kurangnya 1000 kali, kata Imam Ghazali. Nah, zikir sekali, 10 kali, 50 kali tak rasa, tuan-tuan. Tapi kalau dah kita sebut berulang kali, berpuluh kali, beratus kali dan beribu kali, itulah kelebihannya. Kemanisan itu ada. Tapi sayang, kita mengaku kemanisan berzikir, tapi kita tak berzikir, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baitulah nak ajar tuan-tuan yang sama waktu dengan anak orang tua dah. Nah, janganlah kita tinggal daripada berzikir kepada Allah. Ambillah zikir apapun. Kita mulakan dengan astaghfirullah, kemudian kita berselawat, kemudian kita tajdidkan la ilaha illallah, ataupun kita ambil subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun mana-mana zikir ambillah. Payah sangat nak cari tak jumpa. Ada satu yang dikeluarkan oleh tabung haji itu dipanggil zikir maksurat. Zikir maksurat. Ada di situ, pilihlah nak ambil yang mana. Kalau boleh buat semua, silakan. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu dia kaedah dia. Zikrullah, tuan-tuan. Inilah yang nak mendidik jiwa-jiwa kita untuk merasai sungguh kemanisan iman itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kata ulama, Masya Allah ada. Yang kedua, kata ulama, mengakui ikhlas beramal. Ni saya buat ni ikhlas ni, mengaku. Tetapi suka penghormatan manusia kepadanya. Nak bagi orang sebut dia orang dermawan, dia orang suka infak dia. Nak juga mendapat pujian daripada manusia, ini bahaya, tuan-tuan. Sebab itulah anda ingatlah, tuan-tuan, tak apalah pagi-pagi kita mari masuk dalam tabung kita tu RM1 ke RM2 ke RM5 pulang kat kita. Tapi didik hati kita, masuk dalam tabung, ya Allah, kau terimalah ini amal aku, ya Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak letak RM100 takut tak ikhlas dah. Tak apa, letak RM1, RM2, RM5 dulu, akan meningkatlah, insya-Allah. Tapi kalau buat kerja kata nak ikhlas, tapi dalam masa sama nak dapat pujian manusia, tak jadi, tuan-tuan. Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kerja yang macam ni tak ada apa-apa, macam debu-debu yang berterbangan. Baik itu Allah kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata aku tak suruh kamu melaksanakan kerja-kerja kebajikan kecuali mestilah kamu ikhlaskan kerana Allah. Maknanya buat kerja tak ikhlas, Allah tak terima, tuan-tuan. Buatlah banyak mana pun, kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Tapi inilah yang berlaku, kata ulama, kata buat kerja ikhlas, tapi nak juga pengakuan, pengiktirafan daripada manusia. Allahu Akbar. Bulan puasa ni saya nak buat jamuan anak yatim. Tak buat lagi tu bulan puasa tu, bulan 3 tu. Tapi tu saya buat cerita tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu, tuan-tuan, sedikit perkongsian bersama. Baru-baru ni yang kita buat rombongan pergi ke Kedah.
Ramai kawan-kawan yang bakal bagi sumbangan apa tu, yang kita pergi ke Kedah. Kita pergilah di Masjid Al-Bushra di daerah Merubuk. Sempat berjumpa dengan Tok Imam. Kata-kata Tok Imam yang ana masih ingat, dia kata masa dia mula-mula sampai di sini nak buat perubahan, dia kata oleh kerana jawatan kuasa tu orang tua-tua belakang. Dia kata lah, tersahati lah kalau orang tua pun. Dia kata orang tua-tua belakang jawatan kuasa di masjid di Kedah ni, orang tua. Orang muda tak ada. Dia kata nak meyakinkan orang tua-tua ni cukup susah, tuan-tuan. Dia kata kalau kita buat keluar duit semua, habislah duit kita, tak ada. Tapi dia kata dia meyakinkan ahli jawatan kuasa, meyakinkan jamaah, tak apa, kita buat dulu. Kalau tak jadi, kita tak payah buat dah. Dia buat macam tu. Jadi dengan niat yang ikhlas dia, dengan kesungguhan dia, dengan keazaman dia, Masya Allah. Masjid yang bermula dengan 2 orang pekerja, hari ini ada 50 orang pekerja. 50 orang pekerja. Dan masjid ini dia kata telah pun membuat perbelanjaan bulanan. Setiap bulan 50,000 dia kata. Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Apa sebab? Sebab kita yakin dengan Allah, buat kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, insya-Allah. Ini dia antara lain lah. Antara lain. Mengaku buat kerja ikhlas tapi nak pujian orang. Allahu akbar. Anda pun dah ucap pujilah sikit. Dia kata tersaduk puji Ustaz, takut rosak amal. Nampak kan? Jangan duk puji Ustaz, dia kata takut rosak amal kita. Itu di antara lain yang disebutlah kepada kita. Yang ketiga, kata ulama, dia mengaku cintakan kepada Allah. Ni tajuk dia. Dia kata dia cintakan kepada Allah, tetapi masih mengikut hawa nafsunya lagi. Kata cinta Allah, kasih Allah, rindukan Allah, tapi masih mengikut hawa nafsunya. Hawa nafsu yang tak baik ni lah. Itulah antara lain kata-kata ulama. Kata-kata ulama. Maka di sinilah Nabi sebut dalam satu hadisnya yang terserulah. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nabi kata pasti akan datang ke atas umat aku satu masa nanti. Nabi pun. Betul, orang mengaji Arab, kalau disebut sayati, pasti akan datang. Tapi kalau kata yati, boleh jadi datang, boleh jadi tak datang. Itu mengaji Arab tu lah. Itu imam kita. Apabila disebut sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, pasti akan datang ke atas umat aku nanti, apa dia? Mereka mencintai 5 dan mereka lupa 5. Ni Nabi sebut. Cinta 5, kasih 5, sayang 5, tapi lupa 5 perkara. Masya Allah. Macam mana cik orang kita? Wallahualam. Macam mana? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama dia kata manusia akan mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Hak ni tuan-tuan, anda duk tengok dalam masyarakat hari ni, inilah sekarang dah sampai masa dia. Orang duk sibuk semua bab dunia. Orang tak fikir dah akhirat, orang tak fikir dah bab mati, orang tak fikir dah bab syurga neraka, orang duk fikir nak hidup, nak makan. Masya Allah. Masya Allah, kata ni yang duk berlaku. Termasuklah kita orang tua-tua pun, tuan-tuan. Orang tua-tua. Sedang orang tua-tua ni, tuan-tuan, tak perlu dah duk sibuk dah. Duk sibuk juga dah.
tapi sibuk juga dunia. Tuan-tuan perhati tengok suruh kita. Ni suruh kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Anda tak suka juga tengok habis aja imamnya astaghfirullah, lepas tu la ilaha illallah 7 kali, pakai bangun lah. Bangun tu orang muda-muda. Orang muda-muda. Sebab kita tahulah orang muda ni nak pergi kerja dan apa ni semuanya. Tapi dalam banyak-banyak orang muda tu ada juga orang tua yang bangun. Orang tua yang bangun. Cuma kadang-kadang anak pun pergi bisik lah. Puan saya pun nak balik. Ada nak jaga cucu. Dia kata. Ada juga orang rumah nak pergi kerja. Dan macam-macam lah alasan. Itu di antaranya, tuan-tuan. Sebab itulah kita yang dah duduk di penghujung usia ni, kalau boleh tunggu sampai masuk isyraq, tunggulah. Kalau boleh tunggu sampai zuhur, tunggulah. Tapi kalau pun tak boleh, tuan-tuan, ambillah sedikit masa untuk berzikir kepada Allah ataupun membaca Al-Quran, 1-2 lain daripada Al-Quran. Itu di antaranya lah. Itu antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Tanda kita merindui Allah, tanda kita sayangkan Allah, tanda kata kita cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang mari, tuan-tuan. Hak yang tak mari kita sadar cerita. Kita sampai je ke surau, dia orang pakat keluar pergi kerja dah. InsyaAllah dah dia semayang lah di pejabat ya. Tapi kalau tak semayang, Allah alam, tuan-tuan. Ini dia benda-benda dia. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, hari ini orang duk sibuk cari harta je. Hari ini duk sibuk cari harta. Sebut bab dunia ni, apa dia tak tahu, semua tahu. Tapi cerita bab akhirat dia tak tahu apa, tuan-tuan. Hatta nak mari ke surga pun tak sempat, ataupun tak mari. InsyaAllah, tuan-tuan. Tahu tak, orang yang duduk di Prima ni hampir 10 tahun, ada yang tak pernah jejak kaki ke surga. Percayakah kita? Tak apa nak percaya, tak apa tak percaya, tak apa. Tapi anak nak sebut, ada orang duduk di Prima ni hampir 10 tahun tak pernah jejak kaki ke surga. Allahuakbar. Sebab itu dulu-dulu orang tua-tua dulu, dia kata kita nak pergi ke surga bukan sekadar nak semayang, kita nak bermasyarakat. Dia kata kita sakit demam apa, adalah kawan-kawan mari tengok, perhati tengok. Dulu. Dan ni tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau sakit, dia kata pergi hospital. Kalau mati, masjid surau dah ada, dah tak ada masalah. Allahuakbar. Ini di antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Apa dia? Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Lupa akhirat. Sedangkan Allah kata wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata carilah hapuan kamu untuk akhirat, tetapi janganlah lupa dunia. Hari ini dia sayang dunia, langsung dia lupa akhirat. Itu yang tak kenalnya. Allahu akbar, masya-Allah. Ya, sila Tuan Yesus. Allahu akbar, masya-Allah. Dan yang kedua dia kata wa yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Allahu akbar, masya-Allah. Itu disebut, iaitu mereka suka pada harta sehingga melupakan mereka tentang hari pembalasan, hari hisab. Baik itu, tuan-tuan, harta kita nak cari harta, pastikan harta itu harta yang baik, harta yang halal. Sebab itu Nabi kata pada hari akhirat nanti, kaki-kaki anak Adam tidak boleh bergerak di padang mahsyar sebelum mereka mendapat menjawab beberapa soalan. Soalan yang pertama dia tanya, dari mana kamu dapat harta dan ke mana pula kamu belanjakan?
Hak sebelum tu dia kata di mana kamu habiskan umur kamu, di mana kamu habiskan masa sihat kamu. Tapi bab harta, dari mana kamu dapat, ke mana pula kamu belanjakan. Maknanya nak dapat harta pun kena betul, nak belanja pun kena betul. Masya Allah, tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Kita harta kita mudah kita dapat dengan jalan yang betul. Tapi ingat tuan-tuan, ingat bagaimana harta tadi diuruskan, bagaimana harta tadi dibelanjakan, bagaimana harta itu diagih-agihkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik itu tuan-tuan, kita ada harta, jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, harta yang kita miliki, wang ringgit yang kita miliki untuk perbelanjaan ahli keluarga kita. Alhamdulillah, ini kita kena jaga. Dan yang kedua, tuan-tuan jangan lupa, kena persediakanlah sedikit harta kita, wang ringgit kita untuk hari akhirat kita. Dan yang ketiga, harta yang kita ada, wang ringgit yang kita ada, simpan sedikit untuk kes-kes emergency dan sebagainya. 3 ni, hal lain itu cerita lain, tapi 3 ni kena ada. Kadang-kadang gaji 10,000, bukan gaji, pencen 10,000. Oh, Masya Allah, gaji 10,000 ramai lah ya. Ni ramai dapat gaji 10,000 belakang ni ya. Nah, pencen 10,000, tapi tak pernah wang masuk dalam tabung tu walaupun RM1. Nak buat apa tuan-tuan? Buat apa? Nah, Masya Allah. Baik itu baik kita orang yang susah ni. Susah kita ada. Lah kita yang sederhana ni lah, tak boleh sebut susah dah. Ni yang sederhana ni. Tapi kita boleh bagi infak, kita boleh bagi derma, kita boleh tolong masyarakat, kita boleh tolong anak-anak yatim dan sebagainya. Alhamdulillah. Nak buat apa kaya? Nah, anda nak sebut nak buat apa kaya? Duit banyak tuan-tuan. Mati kita habis ya. Mati kita habis tuan-tuan. Sebab itu orang mati, harta dia bertimbun-timbun, tak ada nilai dah, dan tak ada lagi hak dia. Ulama kata boleh ambil harta dia ketika mati untuk 3 saja yang boleh ambil. 1, pengurusan jenazah, yang kedua bayar hutang, yang 3 kalau ada wasiat. Itu je. Hal lain itu jadi harta pusaka. Kita nak dapat sebuah rumah tuan-tuan 25 tahun. Nah, orang kerajaan lah 25 tahun. Mati kita tanah hobo duk merah lagi, habis dah anak-anak jual dah. Nampak apa tu? Allah lah, itu sebagai contoh lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ni harta kita. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita derma lah, kita infak lah, kita sedekah lah. Sebelum anak-anak kita nak buat, kita buat dulu. Kita nak buat dulu. Itu di antara lain lah yang disebut kepada kita. Ingat tuan-tuan, harta kita Allah akan periksa, mau dapat dari mana, mau belanja di mana. Allahu a'lam. Yang ketiga disebut wa yuhibbunal khalq wa yansawunal khaliq. Manusia sayang sesama manusia, sayang ke anak isteri, sayang ke sahabat anda, sayang. Alhamdulillah. Tapi mereka lupa tentang Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa yang Allah menjadikan kita, Allah yang mengurniakan kepada kita dalam pelbagai nikmatnya. Tuan-tuan tahu tak, diceritakan zaman dulu ada seorang abid hamba Allah yang telah beramal selama 200 tahun. 200 tahun. Orang dulu umur panjang tuan-tuan. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh tu sampai 1000 tahun. Kita 60 boleh lagi, masuk 70 ada, 80 lagi tak ada. Adakah orang yang umur 80 dalam surau kita ni? Ada. 70 ada lagi lah. 70, 60 ramai. Ada tuan-tuan. Itu je. Itulah yang maksudnya yang kita sebut sayang tuan-tuan.
Boleh sayang, bukan tak boleh sayang. Al-malu wal banun zinatul hayah. Allah kata, anak, isteri, harta benda kamu itu merupakan perhiasan bagi kamu. Boleh, tapi janganlah sampai lupa kepada Allah. Yang masalahnya cinta dunia, cinta apa kita kata sama manusia, tapi lupa kita dengan Allah, lupa kita dengan pencipta kita. Kadang-kadang orang bagi sikit kat kita, kita ucap terima kasih, tapi yang Allah bagi banyak tak. Itu yang nak cerita tadi, yang seorang abid beramal 200 tahun. Lepas tu dia rasa bangga dengan amal dia, kata dia boleh masuk syurga dengan amal dia. Allah kata bukan, mau masuk syurga dengan sebab rahmat aku, rahmat Allah. Akhirnya Allah kata tak apalah kalau macam tu, mari kita timbang tengok amal kamu yang 200 tahun dengan nikmat yang Allah bagi kamu tu mata kita ni. Timbang dua-dua tu, nyatalah bahawa nikmat mata yang Allah bagi tu lebih berat, lebih jauh berat daripada amal 200 tahun. Masya Allah, tuan-tuan, ni Allah bagi. Agak-agaklah kita ni, kalau orang bagi ni, orang nak tukar orang buta, nak ganti dengan 1,000, 1,000,000. Kalau orang yang berada, dia nak, tuan-tuan, nak, Masya Allah. Allah alam. Anak azan lah. Masya Allah. Sila azan dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang Nabi sebut, akan datang ke atas umat aku 5 perkara, mereka mencintai 5 perkara dan lupa 5 perkara. Mereka cinta dunia, mereka lupa akhirat. Mereka sayang harta, mereka lupa hari pembalasan. Mereka sayangkan makhluk-makhluk, tapi mereka lupakan penciptanya. Dan yang keempatnya, kata Nabi, wa yuhibbuna dhunub wa yansawna tawbah. Mereka suka melakukan zulum, dosa, buat dosa. Sebab itu buat dosa ni mudah, tuan-tuan. Tapi yang sayangnya mereka tak bertaubat kepada Allah. Sebab itu ulama-ulama pesan kat kita, setiap pagi dan setiap petang janganlah kamu lupa untuk bertaubat kepada Allah. Misalnya di waktu petang, di waktu malam, cuba kita tengok perjalanan harian kita. Banyak kita buat baik ke banyak kita buat jahat? Banyak kita buat pahala ke banyak kita buat dosa? Kalau kita buat baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak buat perkara-perkara dosa, beristighfarlah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah daripada dosa. Nabi kata, kullu ibn Adam khata wa kullu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti buat dosa, dan setiap dosa itu hendaklah ditebus dengan bertaubat kepada Allah. Itulah diceritakan yang Nabi SAW bertaubat lebih daripada 70 kali, dan ada hadis mengatakan 100 kali Nabi bertaubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta dengan Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku. Berapa tuan-tuan? Dia kata lebih 70 kali, ada hadis kata 100 kali. Sedangkan Nabi maksum, Nabi tak ada dosa, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, jangan lupa tuan-tuan, setiap hari beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, kata Nabi, wa yuhibbunal qusur wa yansawunal maqbarah. Mereka sayang mahligai-mahligai mereka, sayang rumah-rumah mereka, sayang istana-istana mereka, tapi mereka lupa nun di sana Presiden 20. Tahu tuan-tuan, Presiden 10. Ada lagi orang tak pernah pergi Presiden 20.
persen 20. Berapa persen 20 tuan-tuan? 2 kaki kali 6. Itu ya. Terus ada cerita lah rumah besar macam mana pun. Bukan tak boleh, boleh. Saya lah tak apa. Tapi jangan lupa tuan-tuan, no, kita nak masuk dalam kubur. Sebab itulah dia suruh kita pergi ziarah kubur. Apabila kita pergi ziarah kubur, kita tahu ni lah tempat aku nanti. Sebab kita semua ni bakal menjadi jenazah. Tak tahulah di sini kan tempat lain kan, tapi bakal menjadi jenazah semua, bakal menjadi mayit belaka, bakal menjadi si mati belaka tuan-tuan. Sempat itulah nak dimasukkan kita di situ. Bayangkan tuan-tuan tempat sempit itu. Bagaimana kita nak jadikan oleh yang Nabi sebut, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur itu di antara taman-taman syurga. Itu yang kita dah minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa tuan-tuan, tuan-tuan ada rumah besar ke rumah kecil, rumah satu ke rumah dua pun tak apa, silakan. Tapi jangan lupa kita akan balik nanti ke tanah perkuburan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mengakhiri khutbah kita pada malam ni, dia ada tajuk, dia ada penutup. Macam khutbah hari Jumaat lah. Tajuk khutbah pada hari ini, nak sayangilah kanak-kanak. Minggu lepas. Jadi penutupnya, kesimpulannya, anda nak bawa satu kisah. Iaitulah diceritakan bahawa Aisyah ni isteri Fir'aun. Ada orang kata Asir, ada setengah Aisyah, Allah Alam. Isteri Fir'aun ni dia beriman kepada Allah tanpa diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun tak tahu. Tetapi akhirnya keislaman Aisyah ini diketahui oleh Fir'aun. Diketahui oleh Fir'aun lah, dia katakan. Maka di saat itulah diperintahkan seluruh pengawal dia, pengawal istana Fir'aun, pengawal apa kita katakan, pengawal istana Fir'aun, untuk menyeksa isterinya dengan pelbagai siksaan. Pelbagai siksaan. Disebutlah kepada kita lah. Lalu Fir'aun pun berkata kepada isteri dia, murtadlah kamu dari Islam, murtadlah kamu daripada Islam. Lalu isterinya menjawab, Asyah menjawab, dia kata, aku tidak mahu murtad. Dalam keadaan diseksa ni, aku tidak mahu murtad. Dia kata, lalu segera tubuh Asyah diikat pada beberapa pancang kecil. Lalu Fir'aun menghardik dia, katanya, murtadlah engkau, murtadlah engkau. Asyah berkata, engkau tahu jiwa ragaku dalam penjagaan Allah. Ini nak cerita ni merindui Allah ni. Dia mengatakan, jiwa ragaku dalam penjagaan Allah. Jika kau potong-potong aku, tidak akan aku menghilangkan cinta aku kepada Allah. Masya Allah. Kemudian Nabi Musa lalu di hadapannya. Maka dia pun berkata, wahai Musa, khabarkanlah padaku, apakah Tuhanku rela ataupun murkakan kepada aku? Asyah ni tanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah reda ke Allah murka ni aku? Dia katakan begitulah, Masya Allah. Lalu Musa menjawab, wahai Asyah, semua malaikat-malaikat langit merindukan dan Allah, dia kata, memujimu. Dia berkata, mintalah kepadaku dan pohonlah kepada aku. Lalu Asyah pun berkata yang telah diceritakan di dalam Al-Quran,
Wa daraballahu masalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa 'amalihi. Dia sebut di sini, ya Tuhanku, bangunkanlah untuk aku di sisimu rumah di syurga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Inilah permintaan daripada Asiah isteri kepada Fir'aun, minta Allah sediakan, lalu Allah jamin bagikan syurga kepadanya. Maka kata Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat, isteri Fir'aun diseksa dengan dikatakan dijemur di tengah matahari yang panas terik. Dia kata ketika mana mereka pergi, maka para malaikat menyayangi wanita itu dengan sayapnya. Dia melihat rumahnya di dalam syurga, kata Salman Al-Farisi. Walaupun dijemur di tengah panas, tapi malaikat mari memayunginya. Allahu Akbar. Dan juga diceritakan oleh Abu Hurairah bahawa Fir'aun yang menentangnya, ataupun dia kata merentangkan istrinya pada 4 pancang dan dibiarkan di bawah panas matahari. Kemudian Asiah, dia kata, menghadapkan mukanya ke langit, lalu dia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu, ya Allah. Itulah syurgamu, ya Allah, yang Allah sebut di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Maka itulah antara lain nak menceritakan bagaimana mereka yang merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin dengan Allah, mereka yakin dengan pertolongan Allah, dan mereka yakin dengan Islam yang dibawa kepada kita. Dan sekarang tuan-tuan, sedang berlakunya peperangan antara Israel dengan Palestin. Apa yang ada pada Palestin, mereka kurang senjata, mereka kurang kekuatan, mereka kurang senjata, mereka kurang tentera, tetapi mereka tetap bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini dah 20 hari dah serangan bertalu-talu, bertubi-tubi, tetapi masih dapat bertahan. Karena apa? Mereka telah memohon dengan Allah. Sebab itu orang Palestin hari ini mereka nak dua, sama ada mereka gugur sebagai syahid ataupun mereka menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-samalah kita doakan, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada tentera-tentera Islam di Palestin, insya-Allah. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu